إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua kesihatan yang baik dan kelapangan masa yang kita gunakan dengan sebaiknya untuk kita mentaati Allah, meneruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah hendaknya segala amalan kita pada hari ini sebagai amal yang salih di sisinya, insya-Allah. Kita sambung perbincangan dalam tajuk Ulumul Quran, ilmu-ilmu berkaitan dengan Quran, dalam kitab menerusi kitab Mabahis fi Ulumil Quran karangan almarhum Syekh Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, mantan Syekh Al-Azhar Mesir. Jadi kita masih lagi dalam tajuknya berkaitan dengan adab-adab membaca Quran. Pada bab yang ke-11 dah kita ni. Nak habis dah kitab ni. Dalam adab-adab bersama Quran, perkara yang ke-7. Perkara yang ke-7 yang disebut oleh Syekh pada malam ini, iaitulah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala, kata dia, ay yata'assara bi ayatil Quran wa'dan wa wa'idan fa hadha sya'nul mu'minin as-sadiqin kama qala ta'ala. Perkara yang ketujuh, hendaklah orang yang baca Quran ini adabnya, selain daripada ambil sembahyang, baca bismillah, auzubillah, apa semua tu, masa baca Quran kita kena terkesan, kena mengambil kesan. Ayat ta'assar bi ayatil Quran, dengan ayat-ayat Quran yang kita baca itu dari sudut makna yang disebut sebagai wa'dan wa wa'idan. Wa'dan ni janji baik, wa'idan janji buruk. Dalam Quran ada janji baik, ada janji buruk. Allah Ta'ala dia berjanji kepada orang yang buat amal saleh, maka orang ni akan dapat syurga. Ulaika lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Itu ayat berkaitan dengan janji baik. Mereka itu orang yang akan dapat syurga, yang mana syurga itu sendiri di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan juga mereka akan kekal berada dalam syurga selama-lamanya. Itu janji baik. Bagi orang yang buat amal saleh, mereka akan dapat syurga. Bagi orang yang buat amal yang buruk, disebut dalam surah Ad-Dukhan, inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sesungguhnya dalam neraka ada pokok nama dia zakum. Pokok zakum, pokok yang ada buah berduri. Ta'amul asim, makanan kepada orang-orang yang buat dosa kepada Allah. Kalmuhli yaghli fil butun, bila makan buah tu dia jadi menggelegak dalam perut. Kaghalyil hamim, sebagaimana menggelegaknya air panas, menggelegaknya buah yang dimakan tu. Sebagaimana gelegaknya air panas yang telah dimasak. Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, kemudian diarahkan pula oleh Allah kepada para malaikatnya, ambillah, seretlah ahli neraka ni ke tengah neraka untuk dirasakan lagi azab api neraka. Oleh kerana neraka kalau di tepi-tepi kurang panas sikit daripada tengah. Macam kita hari ni pun begitulah. Tengah tu ibu api. Maka tuan-tuan, itu janji buruk. Janji baik dalam Quran
dikenal dengan nama istilahnya wa'dun. Wa'dun. Janji buruk dikenal dengan nama wa'idun. Maka bila kita baca Quran, kita kena rasa terkesan. Ayat ta'assara ni kita kena rasa terkesan. Bila kita baca ayat-ayat yang berkaitan syurga, biar rasa terkesan. Macam mana nak jadi rasa terkesan? Menangis ke, suka ke, begitu respon. Saya belajar dengan Syekh saya, Syekh Abdul Hamid, Syekh Abdul Basit Abdul Hamid ataupun Syekh Abdul Basit Hashim. Hashim tu tok guru dia. Nama ayah dia sebenarnya Hamid, Abdul Hamid, Abdul Basit Abdul Hamid. Tapi oleh kerana masa dia kecil lagi, dia duduk dengan tok guru dia, menyebabkan dia kata kita kena kenanglah jasa orang yang banyak membudi kepada kita. Iaitulah walaupun dia tu ayah akak, maka dia lebih dikenali dengan Abdul Basit Hashim. Syekh saya ni dia orang buta. Dia buta. Tetapi mata hati dia celek, tuan-tuan. Celek sungguh. Yang menariknya masa kita talaki Quran dengan dia, kadang-kadang sampai pada ayat-ayat tertentu dia sengih. Kita kata, Syekh sengih ke siapa? Dia nak tengok orang pun tak boleh. Tapi kita mari mikir, berkali dia sengih ni, senyum dia ni kerana dia faham apa ayat yang anak-anak murid dia baca ni. Dia faham ni maksud ni janji baik Allah Ta'ala kepada orang beriman ke, kisah-kisah yang memberi suatu inspirasi kepada dia ke, menyebabkan dia senyum. Kalau tidak takkan senyum saja begitu. Syekh Abdul Basit Hashim, orang yang sangat alim, matilah rahimahullahu ta'ala. Jadi itu cara dia. Ataupun bila kita dengar ayat yang berbentuk janji buruk, ayat-ayat berkaitan dengan azab siksaan api neraka tadi, kita pun menaruh rasa gerun di hati kita. Biar mari rasa kecut perut. Orang Terengganu kata, biar mari rasa kecut perut, mari rasa kenaling. Tuan-tuan, satu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama fiqh dan juga ulama tasawuf. Imam Hasan Al-Basri dia ada mazhab fiqh dia, tapi tidak masyhur di kalangan masyarakat hari ini. Tetapi ada dalam kitab mazhab Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri satu ketika anak murid dia beri air sejuk. Beri dengan gelas gini lah, air sejuk. Dia pun peganglah gelas tersebut, nak minumlah air sejuk ni. Tengah-tengah panas ceng begini, nak musim panas lagi lah. Air sejuk kalau orang beri pun kita rasa syukur yang amat dah. Rahmat dah kita rasa. Air sejuk lah. Apa yang berlaku tuan-tuan, bila Imam Hasan Al-Basri pegang gelas yang ada air sejuk tadi, dia pun pesang. Ni nak katanya. Pesang Imam Hasan Al-Basri. Bila dia sedar daripada pengsan, anak murid dia tanya, "Warna Tok Guru? Ada darah tinggi ke? Ada lemah jatuh ke? Penyakit-penyakit Kata bukan masalah penyakit kata ni. Tetapi masalah bila aku pegang gelas yang ada air sejuk tadi, aku teringat dalam Quran, inilah air yang diminta-minta oleh ahli neraka kepada ahli syurga. Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut bagaimana ahli neraka meminta dengan ahli syurga air. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Ahli neraka menyeru kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, an afidu alaina minal ma', berilah sikit kepada kami air sejuk. Kalau tak sejuk pun rasa air sudahlah, bukan air panas. Al-ma' ni air biasa. Jadi Imam Hasan Al-Basri kata, aku terkenang air gini hak ahli neraka nak sangat ni. Jadi aku berasa takut sungguh, berasa kenaling sungguh dengan apa yang aku mari telitah tadi. Kalaulah aku di pihak ahli neraka, lagu mana gamaknya? Boleh minum lagi dah air macam ni, pesang aku. Tu maksudnya. Jadi tuan-tuan, tadabbur Quran rupa-rupanya tak menanti bila kena buka Quran anda baca begitulah, kena formal gitu. Tidak. Kita mari telitah ayat Quran dan kita tadabbur,
Di situ pun dikira kita orang yang sedang mentadabbur Quran juga, walaupun tidak buka Quran depan mata. Lalu apa nama ni, LPT kita ni kan. Siapa satu tempat tu LPT dekat kawasan Kemasik ke mana. Belah-belah nak masuk ke Mamang dah lah. Dia ada bukit banyak. Bukit. Kalau kita pergi, kita lalu tu, seolah-olah bukit kiri kanan dengan depan ni takut gitu. Ada satu tempat gitu. Saya suka sangat kalau siapa itu suka tengok view situ. Lalu situ tuan-tuan, walaupun tak buka Quran, kita ingat dalam surah apa nama ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Juz Amma tu, apa nama dia kata, apa Allah Ta'ala sebut pasal bukit ni. Kamu tak tengok ke bukit-bukit yang aku buat ni? Mana bukit ni sendiri dia ada saiz yang tak sama. Dan bukit tu sendiri dia, gunung kanan tu dia jadi pasok kepada bumi, menyebabkan semua jadi keadaan situ kukuh, tanah-tanah situ. Jadi bila kita lalu tempat bukit, kita mari teringat ayat-ayat ni, ataupun teringat kepada ayat yang Allah Ta'ala sebut kaum Samud, wa tanhituna minal jibala buyuta. Kaum Samud Allah Ta'ala beri kemahiran kepada dia, boleh tebuk bukit untuk buat rumah. Wa tanhituna minal jibala buyuta. Saya tengok bukit, oh bukit lagu ni lah. Hak disebut dalam Quran, ada kaum tu dia boleh buat rumah di bukit tu. Dia tebuk boleh buat rumah di bukit tu. Kita tak pandai hari ni nak buat. Jadi kita mari tadabbur. Aku mana Tuhan beri ilmu kepada dia boleh buat begitu. Subhanallah, mari. Itu dipanggil tadabbur. Maka hendaklah kita berasa terkesan dengan janji baik dan janji buruk dalam Quran. Fahadha sya'nul mu'minin as-sadiqin. Inilah keadaan orang beriman yang sebenarnya, kata Syekh. Seperti mana kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 107 hingga 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminu bih, berimanlah kamu semua dengannya, dengan Quran ini. Aw la tu'minu, ataupun kamu tak beriman. Innal ladzina utul ilm, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu min qablih, sebelum daripada ini, idza yutla alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan, yakhruna lil azqani sujada, mereka akan tundukkan kepala mereka, rapat dagu tu sehingga sujud. Mereka menundukkan kepala mereka sehingga mereka bersujud kepada Allah. Wa yaqulun, dan mereka sebut subhana rabbina, maha suci Allah Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji-janji Allah ini memang benar-benar berlaku. Wa yakhruna lil azqani yabkun, dan mereka menundukkan kepala mereka lagi dan mereka menangis. Wa yaziduhum khushu'a, dan itu menambahkan lagi kekhusyukan mereka. Jadi caranya kita kena beri respon kepada ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang syurga neraka ni. Dah kita orang Melayu tak faham Quran ni, Quran bahasa Arab. Itulah isunya tuan-tuan. Bila kita sebut berkaitan dengan tadabbur, itulah isunya yang berlaga dalam kita ni orang-orang Melayu. Macam mana kita nak faham Quran? Kita ni orang Melayu, Quran bahasa Arab. Ginilah, kalau tak dang dah masa kita nak belajar bahasa Arab, tak dang dah nak masuk kelas-kelas tafsir secara bersiri, bermodul. Gini je tuan-tuan, kita cari tafsir Pimpinan Rahman ni, buat jadi satu kitab yang kedua di depan kita bila kita baca Quran. Setiap kali baca Quran, letak tafsir Pimpinan Rahman tepi. Tapi kita nak baca surah apa tu? Surah Ali Imran, maka buka Quran Ali Imran. Buka tafsir Pimpinan Rahman pun Ali Imran juga. Sambil-sambil baca ayat satu, tengok
Nak mudah lagi, ni orang buat Quran prakata. Mushaf Quran tu sudah ada dah bawah tu terjemahan secara prakata dia panggil. Jadi boleh juga beli tu. Tak payah dah dua-dua utir bawa gitu. Bawa je. Tapi dalam tu sudah ada pun terjemahan. Begitu je lah usaha kita. Untuk kita boleh nak faham tadabbur Quran. Dan jangan kita terus baca. Sebab kita orang Melayu, kita nak memahami Quran dengan secara baik. Kalau kita baca sebaca-baca, bila nak tengok ke tafsir pula lah. Jadi baca satu ayat, tengok tafsir. Habis tafsir, baca pula ayat kedua. Dah lambat lagi tu nak habis. Dia baca Quran bukan tujuan dia nak habis. Bukan tujuan dia nak menamat. Itu bukan tujuan utama dia. Tujuan utama Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah mana? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Dalam surah apa nama ni? Ada sebelum ni dah. Ada sebelum ni. Kat mana ditulis? Tu atas tu je. Surah Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaik. Quran ni satu kitab yang telah diturunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, mubarakun, penuh berkat. Penuh berkat Quran ni. Tetapi tujuan dia bukan untuk ambil berkat. Tujuan dia liyadabbaru ayatih. Tujuan Quran diturunkan untuk kamu ambil penghayatan, tadabbur ayat-ayat dia. Waliyatazakkara, dan untuk diambil peringatan oleh ulul albab, orang-orang yang ada akal fikiran. Jadi oleh kerana kita ditugaskan oleh Allah untuk kita ambil penghayatan tentang Quran ni, ayat-ayat dia, maka misi utama kita kena faham apa ayat yang kita baca. Dan kalau lambat pun tak apalah. Sebab kita sudah pun menjalankan misi utama. Berbanding kita baca sebaca-bacanya, namak 2, 3, 4 kali tapi tak faham Quran, kita masih lagi dia panggil lopong lagi kita ni dengan misi kita. Tak selesai lagi. Misi untuk memberi penghayatan kepada Al-Quran belum selesai lagi. Yang kedua, kalau kita nak respon tadi, dah Syekh kata kena beri kesan lah. Beri biar jadi kita terkesan dengan janji buruk, janji baik. Hak tadi tadabbur tu secara total, secara keseluruhan. Kalau kita nak ambil sikit-sikit ni, contohnya dalam semayang ke, Tok Imam baca, kita dengar ayat yang Tok Imam baca. Jadi macam mana kita nak beri jadi kita boleh respon juga kepada ayat yang Tok Imam baca tu? Walaupun kita tak faham, kita ambil kata kunci sudahlah, kata kunci. Ni saya beri petua dia. Kata kunci untuk kita beri respon. Contoh kata kuncinya, kalau janji baik biasa disebut berkait dengan syurga. Syurga dalam bahasa Arab, dalam Quran disebut dengan jannah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita dengar saja tu imam baca jannah tu, jannatun apa? Jannatun tajri min tahtil anhar ke, jannatu adnin ke, jannat. Maka situ pasti disebut syurga dah tu. Syurga. Maka situ kita berdoa ke, kita nak berasa suka hati ke, mari perasaan feeling yang molek-molek. Minta ke Allah Ta'ala untuk direzekikan kita masuk syurga terus tanpa kita transit ke neraka. Minta lah. Bila lalu ke ayat-ayat yang disebut jannat ataupun jannah. Bila pula Tok Imam baca ayat yang ada kata kunci dia an-nar, narun tu dalam Quran disebut nar, bahasa kita dimaksudkan dengan nar itu adalah neraka. Walaupun nar tu api sebenarnya, tapi dalam istilah Quran kalau disebut nar itu adalah merujuk kepada neraka. Ulaika ashabun nar. Ashabun nar maksudnya mereka ahli neraka. Bila kita bunyi nar, nar ni neraka ni, kita mari perasaan takut selalu. Minta berlindunglah dengan Allah pada masa tu. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada masuk api neraka. Kalau nak cover kot bahasa Melayu dalam hati lah, masa setengah semayang. Kalau nak cover kot mulut,
doa kat bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Hak syurga tadi, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma rzuqnil jannah. Boleh juga ikutlah. Ya Allah, rezekikan saya masuk syurga. Bunyi perkataan jannah. Jannah doa biar masuk syurga. Bunyi perkataan nar, minta lindung masuk neraka. Begitu je. Beri satu je dulu. Sebab dalam Quran ni dia tak lari daripada perkataan ni, banyak sangat dalam Quran Allah Taala sebut. Mudah-mudahan bunyi hak tu saja kita boleh beri respon dengan baik. Selepas itu katanya Syekh lagi, wa fil hadits sahih allazi akhrajahu al-Imam al-Bukhari an Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah SAW sebut kepada saya, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, wahai Abdullah, asami'ni syai'an min kitabillah ta'ala, ataupun asma'ni syai'an min kitabillah. Boleh tak awak tolong perdengarkan kepada saya satu ataupun beberapa ayat daripada Quran? Faqultu lahu, maka Abdullah bin Mas'ud pun jawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra alaik alkitab wa alaika unzil. Saya layak ke saya nak baca pada awak ni ya Rasulullah Quran, sedangkan Quran tu turun atas awak dah. Rasa macam tak layak lah Rasulullah. Tak pernah sabar saya nak baca Quran pada Rasulullah, sedangkan Quran tu sendiri telah turun, Allah Ta'ala beri Quran tu wahyu turun kepada Rasulullah. Takkan saya pula nak pergi baca ke Rasulullah? Tak tergamak ya Rasulullah. Dia segang sebenarnya, sahabat. Qala na'am. Rasulullah kata, kena baca lah. Baca. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sebab saya suka sangat kalau saya boleh dengar Quran daripada mulut orang lain, bukan mulut saya. Nabi suka. Faqara'tu alaihi, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, saya bacalah juga. Dalam keadaan malu-malu segang tu saya baca jugalah pada Rasulullah. Ayatun min suratin Nisa. Saya baca daripada surah An-Nisa beberapa ayat, ila an balagtu qaulullah ta'ala, sehinggalah saya sampai kepada ayat Allah, iaitu ayat yang ke-41 surah An-Nisa. Mana daripada awal An-Nisa ayat 1 baca dah 40 ayat dah baca. Sampailah kepada ayat 41, Allah Ta'ala sebut macam mana pada ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu ayat dia. Allah Ta'ala cerita dalam ayat itu bagaimana apabila kami fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, pada hari akhirat kami telah mengadakan bagi setiap umat itu ada saksi mereka sendiri, iaitu nabi-nabi mereka. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, bagi setiap kaum, setiap umat ada saksi mereka. Tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala kata, wajibna bika 'ala haula'i syahida. Adapun kamu wahai Nabi Muhammad, aku jadikan kamu untuk menjadi saksi kepada seluruh umat. Setiap umat ada saksi dah. Tapi Nabi ni, Nabi kita ni, dia Allah Ta'ala lantik untuk jadi saksi bagi semua umat yang Allah Ta'ala telah adakan atas bumi ini. Jadi Nabi kita pula jadi saksi yang kedua lah seolahnya, saksi yang terbesar kepada seluruh umat. Maka bila sampai pada ayat ini, faqala sallallahu alaihi wasallam, kafa ya Abdullah, ataupun dalam hadis yang lain disebut hasbuk, memandailah sampai situ sudahlah wahai Abdullah bin Mas'ud. Faltafat ilaihi, maka dia
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, saya pun tengoklah kepada Rasulullah. Mungkin masa baca tadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pejam mata ke, nak boleh ingat ayat Quran ni bukan mudah juga. Pejam mata nak pergi concentrate depan Rasulullah. Habis Rasulullah kata, bertias kat tu sudah ayat ke-41. Maka seolah-olah dia pun sedar balik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni, dia pun tengok ke Nabi. Dia tengok ke Nabi, fa idza ainahu tazrifan. Tengok-tengok di muka Nabi, bercucuran air mata Nabi jatuh di muka. Ai tasilani bid-dumu'. Nabi menangis dengan menangis yang sangat banyak, yang sangat embeng, katakan. Di situ nak kabarnya bahawasanya Nabi kita SAW sedang mentadabbur Quran. Bukan Nabi suruh umat dia saja je tadabbur, dia sendiri pun telah praktikkan tadabbur Quran ini. Antaranya dalam hadis yang kita dengar tadi, disuruh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud baca Quran, dan dia baca daripada awal An-Nisa sehingga ayat 41. Nabi suruh dia berhenti kerana pada ayat 41 tadi Nabi berasa sebab dengan tanggungjawab yang Allah Ta'ala pikulkan kepada dia untuk jadi saksi kepada seluruh umat atas dunia. Dia mari berasa kenaling, dia mari berasa Allahu Akbar, ya Allah, berat tugas ni, sehingga dia tak boleh nak tahan. Dia kata berhenti sekat tu, sudahlah wahai Abdullah bin Mas'ud, saya sebab dah ni, seolah nak khabar gitu. Menangis dia, mengenangkan bagaimana dia nak pikul tanggungjawab menjadi saksi. Payah nak jadi saksi, tuan-tuan, bukan mudah. Kita nak menjadi saksi kepada orang bahawasanya dia buat ni betul ke salah. Susah. Yang seterusnya, yang ke-8, adab yang ke-8, an ya'manal muslim ala an yahsin sautahu bil qiraah. Hendaklah orang yang baca Quran ni dia kena perelokkan, an yuhassina sautahu bil qiraah. Dia kena perelokkan suara dia masa dia baca Quran. Walakin biduni khuruji an usul fanni tajwid. Tetapi kena beringat, janganlah perelokkan suara tu, janganlah sampai terkeluar daripada asas-asas ilmu tajwid. Wa biduni ikhrajil huruf awil alfaz awil kalimat an makharijiha sahihah. Ataupun janganlah sampai kita nak perelokkan suara tu sehingga salah habis huruf-huruf dan lafaz-lafaz ataupun kalimat daripada makhraj dia yang sebenar. Wa biduni tatrib aw tasna' yatanafi ma'al waqar wal adab alladhi yajibu an yatahalla bihi qari'ul Quran wa sami'uhu. Dan begitu juga jangan berlebih-lebihan dalam mempersembahkan suara yang baik tadi sehingga terkeluar daripada adab yang sewajibnya dijaga oleh seorang pembaca Quran. Perkara ke-8 ni, Syekh kita mengingatkan sekali lagi, adab bila baca Quran hendaklah perelokkan suara. Saya semua beri contoh, kalau Tuanku Sultan atau sorak kepada kita, dia jemput kita untuk baca Quran, tuan-tuan, di depan dia, depan baginda Sultan kita di istana. Jadi masa kita nak baca Quran depan dia tu, lagu mana kita agak-agak nak baca, nak buat lagu ataupun suara tu, buat tubik tu, pesing mana? Mesti kita akan buat tubik suara yang paling baik yang kita ada. Hak kita rasa sedap sekali, hak itulah kita akan baca depan Tuanku Sultan. Jadi tuan-tuan, hak rasa sedap sekali tadi, hak nak baca depan Tuanku Sultan tu, biarlah suara tu sakma-sakma masa kita buka Quran, nak baca Quran. Bukan hanya di istana, tapi di rumah kita, kat mana-mana, semualah kita akan gunakan suara tu juga. Kerana itulah suara yang kita telah pun sedaya upaya buat keluar, rapat jik orang kata. Jadi hak rapat jik tu bukan depan Sultan saja sebenarnya, tapi tiap-tiap masa nak baca Quran gitulah. Kerana baca Quran bukan bermaksud kita baca pada Tuanku Sultan, tapi kita baca kepada Allah. Baca Quran adalah baca kepada Allah hakikatnya. Jadi Allah bukan terhad pada istana saja. Allah ni ada di mana-mana. Allahu wujud bila makan. Allah ada di mana-mana saja. Maka oleh yang demikianlah kita kena baca dengan sehabis baik suara kita. Sebab itu kalau masa ngatuk mata, jangan baca Quran.
Ada orang bulan-bulan Ramadan baru ni tebing juga tadarus. Ada setengah-setengah masjid buat tadarus lepas pada tarawih. Lepas pada tarawih ni ngantuk mata dah tuan-tuan. Kita buka puasa dah banyak dah makan dah. Tarawih pula nak berabi ke 8 rakaat, 20 rakaat tu. Mata setara mana tu? Ngantuknya Allah sajalah tahu. Lepas tu sambung tadarus pula. Tadarus tu kau terkebir-kebir nak berabi. Semuka surat tu. Baca juga. Masa tu tak payah baca dah sebab kita dah mengantuk. Bila mengantuk obat dia hanyalah tidur. Tidak ada obat yang lain dah. Melainkan tidur saja. Kalau pergi juga, baca juga lagi, kemungkinan akan jadi salah pada bacaan, pada makhraj huruf, pada hukum hakam, tajwid dan sebagainya. Jadi tak kena lah tu, tak kena. Dan suara orang mengantuk ni maklum saja, tak berapa ceria suara orang mengantuk ni. Dia capu aduk nak tidur lah. Maka begitulah, masa kita mengantuk jangan baca Quran. Kita baca masa kita cerah, masa kita rasa segar, tu molek, supaya suara kita akan dipersembahkan dengan suara yang terbaik. Selepas itu kata dia, fafil hadis syarif, dalam hadis Nabi SAW yang mulia disebut hadis riwayat siapa ni? Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tak salahnya. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara-suara kamu, kata Nabi. Nabi suruh kita hiaskan Quran dengan suara kita yang indah, yang terbaik. Wa fi hadisin akhar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi Rasulullah SAW istama'a ila Abi Musa al-Asy'ari. Nabi pernah mendengar dengan penuh perhatian. Istama'a ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Satu ketika Rasulullah SAW memberi perhatian, dengar dengan perhatian ni. Tak ketek orang kita kata. Dengar sungguh-sungguh hati kepada bacaan seorang sahabat nama dia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, wa huwa yaqra'ul Quran bi sautin hasanin jamil. Yang mana pada masa itu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dia baca Quran dengan suara yang sangat indah, suara yang sangat merdu. Faqala lahu, maka Rasulullah pun sebut kepada dia. Dalam riwayat yang lain disebut Rasulullah selepas dengar pada ketika itu, masa itu kejadian berlaku malam. Rasulullah lalu malam dengar Abu Musa baca Quran dalam rumah. Rasulullah tak tegur dia selalu, ketuk pintu dia tak. Rasulullah habis saja dengar, puas dah dengar, Rasulullah balik. Esok pagi jumpa dengan Abu Musa, Rasulullah pun kata ke dia, wahai Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Awak ni bertuah sungguh wahai Abu Musa, kerana awak dianugerahkan oleh Allah satu seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud alaihissalam. Seruling di situ Nabi nak kiaskan dengan suara yang sedap lah. Seruling. Okey, jadi itu nak kabarnya ada di situ, kata ulama, Rasulullah sangat suka kalau kita boleh baca Quran dengan suara yang merdu. Ai laqad a'taka Allah Ta'ala sautan hasanan fi qira'atil Quranil Karim. Iaitulah kata ulama, maksud hadis Nabi kata kamu telah diberikan seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud, iaitu sesungguhnya kamu telah diberikan oleh Allah suara yang sedap, yang baik dalam bacaan Quran. Faqala lahu Abu Musa, ya Rasulullah. Lalu Abu Musa pun respon kepada Rasulullah, lau a'lamu annaka tastami'u ilayya la habartuhu laka tahbiran. Abu Musa ni pun jawab balik kepada Rasulullah rupanya. Agak-agak apa jawapan dia tuan-tuan? Mungkin bagi kita, Allah Rasulullah suara hamba tak ada apa sangat tu, tak sedap pun banding awalannya, mesti kita khabar gitu lah. Sahabat ni pelik sikit, Abu Musa ni. Dia jawab mana? Lau a'lamu annaka tastami'u ilayya. Rasulullah, kalau saya tahulah Rasulullah dengar saya baca semalam, la habartuhu laka tahbiran, saya akan buat suara saya tu baca dengan sedap lagi. Kalau saya tahu. Mana hak Rasulullah dengar tu hak biasa rupanya. Dia boleh buat sedap lagi rupanya. Kalau dia tahu Rasulullah ada, dia akan buat lebih sedap daripada tu, kata. Ini nak khabar sahabat dia faham tuntutan
untuk melagu ataupun membaca Quran dengan suara yang baik. Jadi kalau kita ada suara yang merdu, tak usah sipang dah. Bacalah Quran dengan suara yang baik itu tuan-tuan. Supaya kita dapat pahala baca Quran dah satu. Lepas tu dapat pula pahala baca Quran dengan suara yang baik tadi, suara yang merdu. Walaqad kana minal asbab allati hamalat ba'dun nas 'ala ad-dukhul fil Islam istima'ihim ila Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan sesungguhnya antara sebab yang membawa setengah orang yang masuk dalam agama Islam di awal-awal penyebaran Islam hari itu, antara sebab orang-orang kafir masuk Islam, dia kata Syekh ni, istima'uhum ila Abi Bakr As-Siddiq, iaitu sebabnya kerana mereka mendengar Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa huwa yaqra'ul Quran bi sautin mu'assarun jamil. Mereka dengar Sayyidina Abu Bakar baca Quran dengan suara yang sangat terkesan di hati dan suara yang sangat sedap. Mimma da'a ba'du zu'ama'ul musyrikin an yamna'a ar-rijal wan nisa' 'anil istima' ila Abi Bakr As-Siddiq, yang membawa kepada pembesar-pembesar musyrikin Mekah, orang-orang golongan yang berpengaruh di kota Mekah daripada kalangan musyrikin Mekah, bila dah tahu, bila dah nampak jadi keadaan begitu, mereka sangat berjaga-jaga sehingga menegah, membuat perkeliling untuk menegah orang-orang lelaki ataupun perempuan di Mekah untuk dengar bacaan Quran Sayyidina Abu Bakar. Orang lain baca tak apa lagi, kalau Abu Bakar baca jangan pergi dengar. Sebab dia tahu kalau Abu Bakar baca orang mesti masuk Islam. Kalau orang lain baca belum tentu orang masuk Islam. Siapa tahu hak tu? Nak kabur suara tuan-tuan main peranan rupanya. Suara main peranan. Jadi suara yang sedap ni anugerah Allah Ta'ala juga kadang-kadang. Jadi orang yang ada suara sedap, gunakanlah suara kita dengan sebaik mungkin untuk kita baca Quran dengan yang terbaik. Wa qad haka al-Quranul Karim fi qawlihi azza wa jalla. Ada diceritakan dalam Quran dalam surah Fussilat ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala allazina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran, jangan kamu dengar bacaan Quran ni, wal ghawfih, dan buatlah perkara-perkara yang boleh menghalang orang dengar Quran ni, la'allakum taghlibun, supaya kamu tidak kalah dengan apa yang dibacakan ini. Sehingga dikata begitu, jangan kamu dengar Quran yang dibaca oleh Abu Bakar ni. Hadza wa ta'limul Quran fardu kifayah wa hifdhuhu wajibun 'ala al-ummah. Fa idza qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin, wa idza qasaru jami'an fi ta'allumil Quran wa fi ta'limihi wa fi hifdhihi athimu jami'an. Jadi perkara-perkara berkaitan dengan Quran ni, belagu Quran ke belajar Quran ni, ini fardu kifayah, kata Syekh. Menghafal Quran pun jadi satu fardu kifayah. Tetapi fa idza qama al-ba'du saqata 'anil baqin. Kalau ada orang dah buat kerja ni, maka orang lain daripada kalangan orang Islam selamatlah, tak menanggunglah dosa. Wa idza qasaru jami'an, tetapi kalau semua masyarakat di kampung itu, di bandar itu, di negeri itu tak percaya langsung pada Quran, maka asimu jami'an, akan jatuh dosalah seluruh orang di tempat itu, kawasan itu, negeri itu. Alhamdulillah, negeri Terengganu kita antara negeri yang banyak madrasah tahfiz. Banyak madrasah tahfiz. Kalau kata madrasah tahfiz ni, madrasah yang hafal Quran, tepat ngapal Quran. Kalau dah tepat ngapal Quran, takkanlah dia tak jaga hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab Quran lah. Suara kena baca dengan molek, tajwid kena jaga. Mesti dia akan sebutlah benda-benda tu pada budak-budak yang belajar tu. Jadi Terengganu alhamdulillah antara negeri yang banyak tempat menghafal Quran. Imtiaz saja setiap daerah tuan-tuan, imtiaz. Sekolah imtiaz lah. Sekolah Terengganu ada, Besuk ada, Setiu ada, Marang ada, Dongong ada, Kemamang ada, cukup. Hulu Terengganu pun ada, 8 daerah Terengganu ni ada berlaku imtiaz. Hak tu imtiaz hak kerajaan. Hak tidak kerajaan punya pondok-pondok di Padang Biding ada ma'atafiz Quran, ada college Quran pula. Jadi ini semua menunjukkan di Terengganu kita alhamdulillah
Quran ini menjadi suatu yang utama. Mudah-mudahan kita semua juga dapat memartabatkan Quran. Wa fil hadis sahih, disebut dalam hadis yang sahih juga, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi sebut sebaik-baik orang di kalangan kamu iaitu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya selepas dia pandai Quran. Jadi kita habis sikit. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi jawazi akhdhul ujrah 'ala ta'lim al-Quran wa tahfizihi li ghairihim. Warajjah al-muhaqqiqun minhum al-jawaz. Jadi ada berlaku percanggahan ulama di sudut boleh ke tidak ambil upah dalam bab mengajar Quran ataupun hafal Quran ni. Warajjah al-muhaqqiqun, ulama-ulama yang mentahqiqkan permasalahan ini menyatakan pendapat mereka al-jawaz, harus mereka kata. Lima rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, iaitu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah taala, sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upah iaitulah yang berkaitan dengan kitab Quran, kitab Allah taala, yakni Quran. Wa fil waqti zatihi ittafaqal ulama, dalam masa yang sama ittafaqal ulama ala anna adamu akhdhul ujrah ala anna adama akhdhul ujrah ala ta'limil Quran wa tahfizihi huwa al-aula wal afdal. Dalam masa yang sama bersepakat juga ulama untuk menyatakan hukum tidak perlu ambil upah dalam mengajar Quran. Itu juga lebih utama, dia kata, li'anna hadza khuluqul anbiya, kerana itu adalah akhlak para nabi. Kalau boleh tak ambil, tak usah ambil, dia kata. Tapi ulama fiqh kata harus ambil, boleh ambil, tapi kalau tak ambil itu lebih afdal, kerana itulah akhlak para nabi, khuluqul anbiya, kama qala ta'ala, sebagaimana Nabi disebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum 'alaihi min ajr, saya tak minta apa-apa pun upah atas apa yang saya dakwah pada kamu ini. Wa ma ana minal mutakallifin, dan saya bukan orang yang menyusahkan kamu untuk membayar apa-apa. Jadi kalau kita boleh mengajar Quran tanpa ambil upah itu lebih baik. Tapi oleh kerana kita pun sudah maklum, orang yang mengajar ni pun kadang-kadang dia ada keperluan untuk mengambil upah untuk sara diri dia, keluarga dia dan sebagainya. Maka dari sudut itulah dibahaskan oleh ulama menyatakan keharusan untuk kita ambil upah mengajar Quran. Itulah tuan-tuan sekalian yang kita boleh baca daripada kitab Syekh Sayyid Tantawi ini dalam bab adab-adab Quran. InsyaAllah beralih pada tajuk yang lain, Tafsirul Quranul Karim, pada minggu yang seterusnya insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.